Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. InsyaAllah hari ini kita akan tengok sikit sebanyak berkaitan dengan solat orang sakit dan solat solat orang sakit saja. Kita tak sentuh pun solat di dalam kenderaan. Okey, pengertian solat orang sakit. Solat orang sakit ni adalah solat menunaikan solat bagi orang yang tidak mampu secara biasa, dia tak mampu berdiri. Solat bagi orang yang uzur merupakan salah satu rukhsah ataupun keringanan dalam beribadat yang diberikan Allah kepada hamba-Nya, tanda Allah faham akan hamba-Nya, tanda Allah sayang kepada hamba-Nya, tidak menyusahkan hamba-Nya. Dan Allah kata, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, tidak sekali aku membebani manusia melainkan apa yang menjadi kesanggupannya. Jadi yang tidak sanggup bagi manusia, Allah memberi keringanan, Allah memberi rukhsah yang amat banyak kepada manusia. Okey, 3 cara solat bagi orang uzur. Yang pertama, secara duduk iftirash, bersila di atas kerusi. Huraian, dilakukan bagi orang yang kemampuan untuk berdiri seperti patah kaki, lumpuh dan sebagainya hilang, tiada kemampuan untuk itu. Jadi dia boleh solat duduk atas bangku ataupun dia solat duduk di bawah. Jadi duduk iftirash di bawah. Tapi yang paling aulanya dia duduk iftirash di bawah, sebab solat ini melibatkan 2 rukun yang utama juga. Pertama, berdiri tegak, yang kedua sujud. Kalau kita solat atas bangku, kita tak boleh sujud. Kalau solat duduk, mungkin mula-mula kita boleh berdiri, lepas tu kita boleh duduk di bawah, kan. Okey, baring mengiring, muka dan dada menghadap kiblat. Huraian, dilakukan bagi orang yang tiada kemampuan untuk berdiri dan bergerak bebas, seperti orang sakit yang tiada upaya untuk bangun. Okey, ini kaitan dengan solat baring mengiring. Yang ini baring melintang, menjulurkan kaki ke arah kiblat. Yang kepala ni ditinggikan sikit, kepala kena tinggi sikit dan menghadap ke arah kiblat. Huraian, dilakukan bagi orang yang tidak berupaya menggerakkan tubuh, kecuali tak boleh gerak tubuh badan kecuali dengan bantuan orang lain, seperti orang tua yang uzur. Siapa yang tua uzur, dia melalui kecederaan yang teruk dalam kemalangan, ataupun dia ada kena stroke ke, suatu penyakit yang menyebabkan dia tak boleh bangun, dia boleh sembahyang dengan baring menelentang. Jadi sembahyang ni tak boleh ditinggalkan. Sembahyang ni tetap kena buat walaupun apa jua keadaan, melainkan kita gila ataupun kita mati. Bagi seorang lelaki yang beriman, kalau orang perempuan ada ketikanya dia uzur, dia bolehlah tinggalkan solat, tapi lelaki tak ada. Syarat solat bagi orang sakit. Pertama, kena menutup aurat. Yang kedua, mesti menghadap kiblat. Yang ketiga, mengetahui telah masuk waktu solat. Yang keempat, suci daripada hadas, besar dan kecil. Yang kelima, ada keuzuran. Info, sekiranya ketiga-tiga cara tersebut tidak dapat dilakukan, maka solat boleh gunakan dengan isyarat. Isyarat pula ada 2, isyarat mata dan isyarat hati. Dan boleh je solat macam tu. Okey, peringatan, wuduk bagi orang yang sakit seperti biasa. Jika berupaya, jika tidak berupaya, boleh meminta orang mahram membantunya berwuduk. Tetapi jika tidak boleh menggunakan air, maka perlu bertayamum baginya menggantikan wuduk. Segala rukun bacaan dan solat juga tidak boleh kecuali rukun fi'li, perbuatan yang dilakukan mengikut cara yang sesuai. Zaman sekarang ni zaman fitnah. Jadi kalau kita tengok zaman fitnah ni,
zaman Covid ni kita diuji lagi susah dengan keluarga tak boleh masuk lewat Covid, macam mana. Jadi kalau kita nak minta bantuan dengan ahli keluarga pun susah Jadi kalau kita sampai tahap kita tak mampu berwuduk, kita kena solat juga dalam keadaan kita tayamum dekat dinding-dinding hospital pun boleh. Kalau kita tak dapat debu pasir pun kita tak bawa, jadi kita boleh dalam keadaan-keadaan tu dan kita solat lah dengan isyarat mata kalau kita tak mampu. Jangan sampai kita memberi alasan-alasan yang kita sendiri akan dipertanggungjawabkan di depan Allah nanti. Dan solat ini amatlah berat, melainkan orang-orang yang khusyuk, orang-orang yang takut dengan Allah. Jadi kita kena laksanakan kewajipan kita ini dengan penuh rasa ketundukan hati, patuh kepada Allah, dan kita mengharapkan Allah merahmati kita, memberikan kita kasih sayang dengan segala amal ibadat kita persembahkan kepada-Nya. Tanda kita ni hamba yang taat. Okey, cukup sekadar tu. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.